Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pendengar dan penonton di luar sana. Dalam episod podcast kali ini, kita akan membincang pasal ilmu yang dapat menambah pengetahuan kita sebagai pelajar. dan kita akan mengrafikan soalan-soalan yang kontroversi. Wow, ya. Kita lupa untuk mengenalkan diri. Memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Azri Saya Ayu. dalam podcast Suara Siswi. Assalamualaikum Dani. Selamat datang kepada podcast. Selamat datang kepada podcast Suara Siswi. Okey Dani, kita tak kenal maka tak cinta kan. Betul sekali. Lebih baik Dani memperkenalkan dulu nih namanya. Lalu Kosnya apa? course-nya apa? Dan apa jawatan IPM? Aha, betul. Kita tersebut pula IPM. Teruskan. Okay, tak apa. Okay, nama saya, nama penuh lah. Ya, nama. Alif Daniel Nur Muzladi, atau orang lebih mesra dengan panggilan Dani. Okay, so Dani adalah pelajar tahun kedua Fakulti Undang-Undang UiTM Shah Alam, dan dalam Institut Pemimpin Muda Dani memegang portfolio sebagai Setiausaha Eksekutif Korporat bagi IPM UiTM Shah Alam. Wow, jawatan sungguh besar dalam Ya, IPM dia. keren sekali ya. So IPM ni saya nak tanya lah, IPM ni apa? Apa yang you ni IPM? Asalnya Institut Pertanian Malaysia ke? Bukan ya. Oke, kalau gitu boleh dong memperkenalkan apa itu IPM dan dari mulai sejarahnya ataupun kapan nih pertama kali dibentuk dan siapa presiden pertamanya? Okey, terima kasih untuk soalan yang pertama. Untuk tentang sejarah penubuhan IPM, apa yang Dani boleh cakap adalah dia tidak berapa jelas sangat, sebab IPM sendiri ditubuhkan sebelum orang kata COVID-19 melanda negara kita dulu. Ya. So waktu tu IPM baru orang kata develop lah, orang kata dibangunkan dengan beberapa tujuan. So nak kata presiden yang pertama tu Dani tak boleh nak klasifikasikan sebab masa nanti ada rekod. Cuma presiden currently ataupun presiden semasa IPM adalah Nur Idham Asmawi, iaitu presiden IPM, salah seorang pelajar daripada FSKM. So tahun penubuhan IPM kalau Dani tak silap adalah pada tahun 2019. 2019 pertama kali IPM ditubuhkan. Okey. So sebab saya pun macam tertanya sikit lah, sebabkan IPM ditubuhkan di bawah UiTM ke macam mana? Ya betul. Sebenarnya Institut Pemimpin Muda ni ditubuhkan di bawah IPM, di bawah UiTM. Ditubuhkan di bawah UiTM, di bawah HEP UiTM Shah Alam, seperti kelab-kelab yang lain. Tapi orang kata ada beberapa keistimewaan berbanding kelab-kelab lain dalam IPM tu sendiri. Apa contoh keistimewaan dia lah? Boleh bercerita sikit? Keistimewaan dia lah kan, yang paling jelas adalah IPM punya purpose ataupun IPM punya tujuan adalah untuk orang kata checks and balance, orang kata semak dan imbang lah tentang pergerakan bagi MPP. Kita tahu apa tu MPP kan? Majlis Perwakilan Pelajar kan? Ya betul. So majlis. IPM ni function dia adalah untuk check and balance apa tugas MPP dan HEP. Maksudnya kita menjadi perantara, tengah di antara kedua-dua badan supaya tidak berlaku orang kata abuse of power ataupun salah guna kuasa. Macam tu. Itu salah satu tujuan dia kan? Ya betul. Apa tujuan lagi untuk develop student ke macam mana? Okey, betul. Sebenarnya antara orang kata tujuan lain IPM yang utama, sebab IPM ni dia orang kata satu kelab ataupun organisasi eksklusif mengumpulkan tampuk kepimpinan pelajar yang pernah menjadi pemimpin, dan dia membangunkan pelajar bukan saja fokus kepada universiti UiTM sendiri, tapi kepada orang luar. Sebab matlamat kita pada akhirnya nak berkhidmat kepada masyarakat. So maknanya tujuan IPM dia bukan untuk fokus macam memberi ruang kepada pelajar, bukan saja untuk akademik, malah social development lah macam tu. Ya betul. Macam kita ada kesukarelawanan, kita ada aktiviti-aktiviti dengan orang kata dekat dengan masyarakat, Engagement. Ya betul. Engagement dengan dunia luar. Okay. Kadang-kadang sampai ke pedalaman kita cuba nak engage dengan diorang, nak reach dengan diorang. Keren. So sebabkan IPM ni kan sebab dia sangat eksklusif kan. Ya betul. So macam mana pemilihan cara, saya nak tahulah sebab kalau maybe saya boleh join IPM kan. Saya nak tahu jugalah cara pemilihan atau pemilihan student untuk menyertai IPM. Okey. Azri dengan Ayu boleh join IPM sebenarnya. Bukan kita je lah. Bukan luar boleh dengar. Masuk kriteria ya. Sesiapa sahaja orang kata mempunyai hak ataupun boleh menyertai Institut Pemimpin Muda dengan orang kata beberapa kriteria lah. Yang pertama, kriteria seperti biasa,
orang kata pointer kena lepas lah, supaya orang kita nak tapis orang-orang yang bukan sahaja cemerlang ke pimpinan, tapi akademik juga stabil, sebab kita akan ada banyak aktiviti. Okay, seterusnya kita kalau boleh kita nak kumpulkan semua orang yang ada latar belakang. Okay, kenapa Dani kata eksklusif? Sebab IPM ni antara orang yang memasuki IPM pada zaman Dani sekarang ni, pada term Dani bertugas, adalah orang-orang yang pernah menjadi Majlis Perwakilan Pelajar, orang yang pernah menjadi jawatan kuasa perwakilan kolej. Latar belakangnya padu-padu tak tu. Ya, betul. Sudah memiliki latar belakang yang memang cukup bisa memimpin gitu. Ya, betul. ya. Betul. Dan kita orang ataupun kami di IPM, kami orang kata tak ada beza. Sesiapa saja, fakulti mana-mana saja berhak untuk masuk IPM. Sebab tu IPM ni kita ada semua fakulti di UiTM sekarang ni. Macam tu. Okay. So orang kata kalau nak masuk IPM ni mudah, tapi orang kata kena tapis lah, macam kelab-kelab dan ataupun organisasi yang lain, kita masih ada interview ataupun temuduga, dan temuduga ini dijalankan oleh panel-panel yang dipilih daripada high level pelajar sendiri. BHP UiTM lah macam tu. So saya macam tadi macam cakap kan, macam UiTM Shah Alam je kan. Betul ke IPM ni kat UiTM Shah Alam je ke ada kat cawangan keterangan lain ada? Oh, terima kasih Azri. Okay, untuk orang kata penonton atau pendengar kat luar sana yang mendengar ni, Institut Pemimpin Muda ataupun lebih sebagai IPM bukan di UiTM Shah Alam saja. Kita ada banyak lagi IPM di UiTM, dan juga saya percaya di universiti di luar, sebab tugas IPM adalah untuk check and balance, dan banyak je organisasi dekat setiap universiti yang ada organisasi check and balance. Tapi untuk dalam sepengetahuan saya, IPM juga wujud di Seremban, wujud di Melaka, wujud di beberapa lagi UiTM cawangan-cawangan lain. Macam tu. Okay. So soalan seterusnya, Ayu nak tanya ke saya lagi? Aku mau tanya nih, apa aja sih aktivitas-aktivitas yang telah dianjurkan oleh IPM dan kenapa? Oh, okey, terima kasih. Okey, sejak kali pertama Dani join IPM, iaitu pelantikan di tahun lepas. So orang katakan term 1 tahun, betul tak? So semasa kali pertama Dani join sehingga sekarang, pelbagai aktiviti yang menarik, bukan saja untuk develop social skill, tapi juga untuk self growth, dan juga orang kata untuk perkembangan kendiri dan juga masyarakat dan UiTM secara khusus. Okay, antara yang Dani boleh pecahkan lah kepada orang kata 4 aspek. Okay. Iaitu aspek pertama adalah aspek kepimpinan. Pimpinan sendiri. Ya, betul, kepimpinan. Dia dah title pimpinan, takkan Betul. ada. Title-nya ya. So, kita nak melatih kepimpinan para menyertai IPM ni untuk orang kata menjadi seorang pemimpin yang berkebolehan, berkaliber dan kompetensi macam tu. Seterusnya kita juga dalam aspek kebajikan, sebab IPM pada akhirnya kita nak bawa suara mahasiswa. Kita nak menjadikan IPM sebagai satu medium membawa suara mahasiswa selain pada MPP lah, macam tu, untuk kita orang kata gerakan supaya UiTM sedar yang mahasiswa juga berhak untuk bersuara, dan mahasiswa ni orang kata sebenarnya dia nak bersuara tapi tak berani. Ya, betul. Tak berani. So IPM ni membawa suara lah, menjaga kebajikan. Sekecil-kecil kebajikan. perkara kami cuba untuk fokuskan. Okay. So kita ada macam beberapa lagi, macam yang paling famous lah, macam orang suka kan, kesukarelawanan. Sukarelawan. Buat macam mana contoh dia aktiviti yang paling suka lah? Contoh yang paling Dani suka, kesukarelawanan ada banyak. Antaranya adalah penyediaan bubur lambuk semasa Puasa? Ya, betul. Semasa bulan puasa tahun lepas. Bubur lambuk. Bubur lambuk. Makanan tradisional Malaysia. Macam apa tuh bentuknya? Dia macam bubur biasa. Oh, bubur. Kita ada macam Daging, kacang-kacang, kacang. ada peratus. Okay. Kita akan agihkan. Okay, dan semasa program tu, sebenarnya program tu adalah kerjasama dengan PTPTN dan juga MPP UiTM Shah Alam. Dan ada orang kata ada ahli, ada orang kata sebenarnya ada YB yang turun waktu tu. Iaitu Ismail Sabri lah sebenarnya. Lepas tu kita ada juga OPKIM, iaitu Operasi Khidmat Masyarakat Keluarga Angkat IPM, di mana kita orang masuk ke kawasan Felda di Johor, Kota Tinggi Johor. Johor. Semua pada kita orang ni, kita dapat keluarga angkat tau. Kita orang duduk dengan diorang selama seminggu. Membantu, mengecat sekolah, bagi motivasi. Soalan seterusnya kan, sebab kita dah tanya aktiviti kan, apa perkembangan semasa dan perkembangan semasa sehingga sekarang lah, macam perkembangan sepanjang IPM ni daripada 2019. Terima kasih untuk soalan tu. Kalau tanya Dani kan, perkembangan IPM dalam UiTM sendiri adalah apa yang bercakap, sebabkan semasa COVID-19 melanda negara, dan sehingga kini pun IPM cuba orang kata nak develop semula, dan Alhamdulillah disebabkan oleh bantuan-bantuan dan semangat setiap ahli IPM tu sendiri, IPM menjadi berkembang dengan sangat maju, sebab setiap ahli
mempunyai orang kata special, mempunyai keistimewaan, kepakaran yang berbeza-beza. So perkembangan yang paling jelas adalah kita berjaya rebrand semula logo IPM, kita berjaya rebrand semula nama IPM dalam UiTM sehingga ramai orang kenal apa itu IPM sebenarnya. So ada logo lama, ada yang logo baru kan? Ya betul. Ada juga logo lama dan sekarang ada logo baru yang orang kata lebih professional lah. Fresh. Bahkan kita pun dah nak habis dah masa untuk blok pertama. Okey, kita akan menggantikan ke selanjutnya ya, ke blok Selanjutnya. Tapi selanjutnya kita akan melihat satu video yang disediakan oleh kumpulan kami sendiri. Okey. Video montaj kita saksikan. When the world's on fire, when the sun burns cold, we're building something unbreakable. From the highest highs to the lowest lows, we're building something unbreakable. Unbreakable, unbreakable. We're building something unbreakable. When the world's on fire, when the sun burns cold, we're building something unbreakable. Okay, itu dia tadi kita dah tengok montaj dah sebentar tadi. Iya. Dan untuk blok 1 tadi pun kita dah tanya soalannya. Orang cakap agak ringan-ringan lah. Kita berkenalan macam Assalamualaikum, apa khabar? Kita ketok pintu. Kita ketok pintu dulu, tanya khabar dulu sebelum kita rempuh sama orang. Kita tak adalah rempuk. Tak adalah kita rempuh, tapi kita bertatap susila. Ya, kita bertatap Tapi susila. sebelum kita pergi lebih lanjut, jadi untuk blok kedua ni yang akan mengemudinya adalah saya Haikal dan bersama dan saya saya Syarina. So kita ada dan kita masih lagi dengan tetamu kita Dani. Still lagi kita ada beberapa soalan yang boleh kata hangat hangat sikit lah daripada soalan first block tadi. Okay. Blok pertama. Jadi nak tanyalah soalan pertama kan. IPM ni kita tahu dia di bawah UiTM. Jadi pergerakan IPM ni adakah ia tergugat oleh UiTM? Maksudnya ada sekatan di mana-mana dari segi aspek apa-apa ke, ada ke? Alright, terima kasih untuk soalan tadi tau. Okay, persoalan yang agak kontroversi. Adakah kita digugat ataupun orang kata dihalang oleh mana-mana pihak? Secara orang kata telusnya apa yang Dani boleh cakap, pergerakan IPM sama saja seperti kelab-kelab yang lain, di mana UiTM sangat menyokong kita untuk bergerak. UiTM memberikan orang kata kita rights untuk bersuara, rights untuk organisation and so on yang dia ada. Tapi apa yang boleh cakap, apa saja pergerakan kita kadang-kadang ada je yang tak suka ataupun mungkin ada perhalangan. Tapi secara overall, UiTM sebenarnya banyak memberi bantuan bukan sahaja daripada aspek kewangan, malahkan tenaga dan juga sokongan kepada IPM sebab IPM ni mengangkat suara mahasiswa. Macam baru-baru ni kita ada dengar tentang isu curfew kan. Ada seorang ahli IPM kan. Dia membawakan isu curfew yang kata curfew ni sepatutnya tak payah ada dah. Maksudnya harus dimansuhkan ikut era sekarang kan. Jadi nak tanyalah, rasanya kan daripada pandangan IPM sendiri, apa jadi, macam mana benda ni boleh jadi masalah? Dan kenapa benda ni dibangkitkan? Apa kalau dia punya kesan kalau kita tak kacau ke ada kesan kalau kita kacau ke, macam mana? Okey, terima kasih juga. Soalan yang paling kontroversi. Panas sikit ni. Ilmiah. Betul. Kita sikit. Okey, orang kata apa faktor isu curfew tu dibangkitkan. Okey, personally, Dani memang representatif ataupun dah hadir pada hari ini sebagai setiausaha eksekutif korporat bagi IPM sendiri. Dan betul apa yang awak cakap. Antara orang yang bangkitkan isu curfew tu adalah ahli IPM dan orang yang rapat dengan IPM. So kalau tanya Dani, kalau secara orang kata personally dan apa yang diberitahu, apa yang dibincangkan, isu curfew ni dibangkitkan sebab apabila orang kata kepimpinan, orang-orang yang memimpin, orang-orang yang ada aktiviti di luar ni, kadang-kadang dia pulang lewat atas faktor orang kata meeting, atas faktor ada program di luar. So bila nak masuk tu dia jadi isu apabila dihalang oleh kalau isu yang sebenarnya dihalang oleh polis bantuan dan sebagainya disebabkan telah tamat curfew, maka perlu diambil tindakan. Sebab itu memang peraturan di UiTM. So isu paling dibangkitkan adalah sebab dia menghalang para pelajar untuk menjalankan aktiviti walaupun memberi manfaat kepada mahasiswa. Itu isu kenapa dibangkitkan lah. So kalau tanya kat Dani, sekiranya apakah kesan sekiranya
curfew dimasukkan atau mungkin curfew ni dilewatkan. Secara personally, banyak faktor yang perlu diambil kira sebelum membuat satu keputusan. Ya, betul. Sebagai seorang pelajar yang belajar undang-undang juga, dan ni faham, undang-undang dicipta adalah untuk mendisiplinkan kita. Betul. Undang-undang dicipta adalah untuk membentuk seorang pelajar yang bukan saja mampu memimpin, tapi mampu mengikut peraturan dan peraturan tersebutlah yang pada akhirnya kita nak kata, kalau kita sebagai wakil pelajar pun tak ikut peraturan, macam mana para pelajar ni nak ikut peraturan, betul Ya, tak? betul. Idola kan, orang contoh Macam kita dia kata, katakan. role model pertama Ya, lah. kita UiTM tengok juga. percaya para pemimpin pelajar. So para pemimpin pelajar perlu juga percaya para pelajar untuk mengikut mereka. Menarik keyword undang-undang Ya, tu sebab betul. Dani sendiri pun dari jurusan Betul, undang-undang. kita nampaklah dia punya keseimbangan di situ keterkaitan kan. di situ. Tapi saya nak tanyalah, sebabkan masih lagi berlegar di isu Ya, curfew kita masih ni. lagi panas kita lagi. masih lagi kita masih lagi. Suka kalian. Kita suka panas ni. Kita, jadi sebabkan IPM ni masih tertakluk di bawah UiTM, betul? Ya, betul. Jadi masih tertakluk di bawah UiTM. Tidakkah dilihat kenyataan yang dilakukan oleh IPM sebelum ini dilihat bertentang dengan UiTM, dan tidakkah dilihat sebagai, boleh kita katakan, biadab atau menentang undang-undang yang telah sedia ada? Sudah bertahun dan Sudah bertapak curfew ni, undang-undang itu. Jadi apa sebenarnya yang IPM ingin lakukan sebenarnya? Alright, terima kasih. Apa sebenarnya yang IPM cuba lakukan dengan isu curfew hari tu, dengan orang kata respon terhadap isu curfew? Sebenarnya IPM pada akhirnya, macam yang saya cakap semasa orang kata blok pertama tadi, IPM ni cuba untuk mengangkat suara mahasiswa, membantu mahasiswa, menjaga kebajikan mahasiswa pada akhirnya. Dan kadang-kadang tidak semua yang berada dalam satu organisasi bersependapat. Kadang-kadang tak semua yang berada di bawah satu taupuk kepimpinan mempunyai pandangan yang sama. Tapi sebabkan IPM ni bergerak dalam organisasi, kita perlulah mempunyai satu kefahaman. Sebab apa? Pada akhirnya para pelajar ni nak tahu IPM punya stand, IPM punya orang kata pinjaman terhadap isu. So terhadap isu curfew ni, cara merespon. Kadang-kadang orang kata bila kita tweet orang kata orang kata tak boleh tidak balas. So kadang-kadang kita kena cubit sikit. Bagi terasa sikit. Maka kenapa ni? So perkara itu kadang-kadang perlulah diadakan ataupun perlulah wujud supaya apa? Di pihak atasan kadang-kadang mereka tidak sedar yang mahasiswa ni betul-betul bertegas dengan perkara ini. Isu terima ataupun tolak pandangan tersebut terserah kepada mereka. Tapi di pihak IPM, kita cuba untuk membawa suara mahasiswa. Sekiranya tidak mampu untuk bawa secara orang kata ketut yang baik, kadang-kadang kita perlu yang drastik. Kita perlukan gerakan yang lebih orang kata radikal. Dan gerakan radikal itulah yang menjadi isu sehingga sekarang semua pelajar orang kata acknowledge terhadap isu curfew ni. Menarik Jadi maksudnya perlulah ada satu pendirian yang tegas diambil di situ supaya suara mahasiswa yang diangkat oleh IPM itu sendiri didengari. IPM ni macam Dani cakap, dia bukan saja di UiTM Shah Alam, betul? Ya, betul. Dia ada di UiTM Cawangan lain juga, kan? Jadi dia akan memberi kesan yang besar. Ya, betul. Jadi orang tengok kan kat video betul. ni. Jadi nama UiTM tu sendiri semua tengok sebenarnya. Ya, Kita ni agak sensitif lah bila dicuit tu. betul ni. Jadi kita nak tanyalah macam mana di pihak IPM lagi di zaman digital macam ni kan, kita tahu lagi UiTM ni pelajarnya ramai. Bukan seorang dua. Kita nak kita nak tanya kan, macam tadi kita nak eksperimental kan. Jadi cara penyampaiannya tu macam mana, melalui media sosial atau macam mana kita nak kumpul maklum balas daripada para mahasiswa itu sendiri, sebab bukan sikit pelajar UiTM ni kan. Betul. Okay, untuk pengetahuan semua, untuk semua yang mendengar, pelajar UiTM tak termasuk ni semua ya, tak termasuk UiTM Shah Alam saja. Total jumlah keseluruhan pelajar UiTM adalah 166,000. Ramai ya. Ramai ya. Ramai. Sedangkan kita ada lebih kurang 65,000. Ya, Ramai sebab kita ada UiTM Indo. Ya, betul. So macam tadi kalian cakap lah, apa saja yang kita buat memberi kesan kepada semua UiTM lain sebab kita Indo. Dan apa saja yang UiTM buat, dia akan orang kata nampak, orang-orang luar nampak kesalahan kita, orang-orang nampak apa yang berlaku. Sebab UiTM ni adalah satu universiti yang sangat terkenal,
Terutamanya kita adalah satu-satunya universiti untuk Melayu dan Bumi Putera. So orang luar sentiasa mencari kesalahan kita. Akta Perubahan UiTM sini termaktub di bawah artikel 153 Perlembagaan Persekutuan, di mana memperuntukkan YDPA yang di-Pertuan Agong untuk melindungi hak Melayu dan Bumi Putera. Dan di bawah akta 73 universiti sendiri kita menunjukkan bahawa UiTM ni special, dijaga untuk kita. So apakah cara untuk kita mengangkat suara-suara mereka yang layak ke UiTM sendiri? Okay, antara cara yang paling berkesan pada pendapat Danilah sebagai IPM sendiri adalah kita orang kata melaksanakan survey untuk melihat responden. Apakah maklumat responden? Sebab apa? Bila tiada bukti, contoh kita katakan kepada pihak atasan, para pelajar nak ini. Bila pihak atasan tanya, mana buktinya yang mereka nak? Sekarang kita nak benda yang bertulis. Dalam undang-undang sendiri, apa saja perkara yang berlaku, apa saja kesalahan yang dilakukan, perlu ada bukti. So untuk bukti adalah kita perlu melihat orang kata statistik, naik turun graf, adakah pelajar mahu ataupun tidak. Berapa banyak pelajar yang mahukan, dan sekiranya mereka mahukan, apakah sebab utama. Sekiranya sebab-sebab tu macam nak bersukaria, nak bergembira, bagi Dani ingat balik matlamat asal kita. IPM berpegang kepada kita mengangkat suara mahasiswa, tapi kita cuba untuk memastikan mahasiswa kekal berada di landasan yang sepatutnya. Datang hadir ke universiti adalah untuk belajar. Betul. Kita cuba untuk ingat balik, kita hadir untuk belajar. Apa saja peraturan, sekiranya peraturan tu perlu terus dilaksanakan, kita ikut. Tapi sekiranya perlu diubah, diperbaiki, dalam undang-undang sih kita belajar pasal amendment of a law, which is betul. UiTM perlu bersedia kalau para pelajar hendakkan perubahan itu. Okay. Jadi sebelumlah kita soalan Kita dah panas ni. Panas, Dah macam kita cool lah sikit. Kita slow down sikit. Macam kita dah nampak dah apa tujuan asal IPM ni ditubuhkan kan. Jadi untuk jangka masa pendek dan panjang, apa sasaran IPM? Kemana hala tujunya? Jangka masa pendek, jangka masa panjang. Tentang isu apa tu? Tentang isu perubahan IPM ke macam mana? Nah, untuk institut secara besarnya, umumnya IPM ke depan bagaimana? Bagaimana dia punya sasaran dia? Menarik sebab pasal pembangunan kan. Betul. Ke masa pendek, dan ni sebagai SUK ataupun lebih sebagai status eksekutif korporat, melihat jangka masa pendek masa depan IPM ni adalah untuk kita membantu. Kita membantu adalah bukan saja membantu orang luar, tapi sebenarnya kita nak self-growth para pemimpin yang kita kumpulkan dalam IPM. Macam yang dicakap awal tadi, IPM mengumpulkan para pemimpin. So para pemimpin ni mereka ada social skill yang berbeza-beza, mereka ada pendekatan yang berbeza-beza. Tapi kita nak lihat dalam banyak-banyak pemimpin ni, adakah semua pemimpin ni mampu untuk bekerjasama mendengar satu saja arahan. So kita cuba jangka masa pendek memberi impak kepada diri sendiri dan juga kepada orang-orang terdekat, iaitu pelajar-pelajar UiTM. Kalau jangka masa panjang pula, kita cuba untuk mengangkat UiTM secara keseluruhan kepada orang luar untuk tahu, oh ini pelajar UiTM, oh UiTM aktif membantu masyarakat, UiTM prihatin. Bila orang tanya, oh UiTM ke, daripada mana? IPM mana? UiTM Shah Alam. Macam aktif bergerak. Begitu. So kita hendak melihat, kalau IMPP fokusnya adalah untuk membantu para pelajar, kami di IPM fokus adalah untuk membantu orang luar dan juga UiTM membantu para mahasiswa ni mengangkat suara mereka, dan juga membantu para orang luar ni mengangkat suara terhadap apa respon terhadap UiTM. Kita cuba untuk orang kata seimbangkan supaya perkara tersebut tak menjadi isu di kemudian hari. Faham. Gitu. Nampaklah dia punya nampak, vision. yes, dia orang cakap live to its name lah, institut pemimpin kan. Jadi muda jadi nama pun gagah macam tu. Dia menghimpunkan pemimpin-pemimpin muda di bawah satu bumbung. Jadi itu dia, kita dah pergi apa itu IPM, sejarah latar belakang, soalan-soalan panas Capu Mas pun dah dijawab. Lalu Dani masa okey steady okey. Soalan tu cukup panas lah. Cukup panas. Kita punya gas berpeluh di situ. Okey. Jadi terima kasih banyak kepada semua penonton podcast kita kerana menonton hari ini. InsyaAllah kalau ada rezeki, ada jodoh, kita jumpa lagi nanti dalam rancangan apa? Podcast Suara Siswi. Terima kasih. Bye.